平安，我们再一次见面，我们来唱新的诗歌本第6首赞美上主。Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berjumpa lagi di sini. Mari kita angkat puji-pujian dari buku nyanyian yang baru nomor 6, Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa kita mau memuji Tuhan? Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, dan Dia memberikan hidup, nyawa kepada kita, patutlah Dia disembah, dipuji. Nomor 6. Baik, Ibu-Ibu sekalian, mari kita berdoa. 亲爱的姐妹们，我们一同祷告。 Bapa di dalam surga, sekali lagi kami berdoa di hadapan Kau untuk hari ini. 父神，再一次我们在你面前向你恳求。 Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. 谢谢你为我们所预备的救恩。 Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. 我们要为着你，让我们经历你所应许的事情而感恩。 Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. 谢谢你，我们有你这位活的上帝。 Engkau Allah yang memelihara kami. 你是眷顾我们的神， Engkau melindungi kami, 保护我们， memberikan damai bagi kami. 赐下平安。 Kami bersyukur Tuhan. 谢谢你， Biarlah firman Tuhan hari ini 愿今天的话语 bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kami 成为我们一个新的力量， untuk dapat menjalani kehidupan di dalam kehidupan saat ini di tengah pandemi. 让我们能够在这个瘟疫的期间，我们能够靠你的恩典， Bersyukur sekali lagi Tuhan untuk anugerah Engkau. 再一次为你的恩典而感恩。 Hanya di dalam nama Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. 祷告奉耶稣基督救赎神的名， Amin. 阿门。 Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的姐妹们， salam damai sejahtera buat kita semua. 主里面平安。 Bersyukur hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui ibadah online. 谢谢上帝，为什么我们因为能够继续在线上聚会？ Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. 但愿我们都平安， Kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 我们不断向神感恩。 Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. 上帝总是把最好的给我们。 Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. 我们要学习一部分的圣经。
Mari kita buka di dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3. 旧约耶利米书第30章1到3节。 Kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3. 耶利米30章第1到第3节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, setelah itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文，然后用中文来念。 Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku di Israel, umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. 耶和华的话临到耶利米说：“耶和华以色列的神如此说：你将我对你说过的一切话都写在书上。耶和华说：日子将到，我要使我的百姓以色列和犹大被掳的人归回。” 我也要使他们回到我赐给他们列祖之地，他们就得这地为业。这是耶和华说的。 Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 姐妹们， hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan tentang menantikan janji Tuhan. 今天我们要讲的信息就是等候神的应许。 Tuhan memberikan jaminan janjinya itu melalui dua kata yang ada di dalam firman Tuhan ini. 上帝把他的应许赐给我们，我们可以从两件事看见。 Perhatikan baik-baik ibu-ibu bahwa di situ ada sering muncul kalimat firman Tuhan. 这几节圣经有重复的说耶和华的话， Berarti ini bukan perkataan Yeremia semata. 这表示说这不是先知耶利米所说的。 Tapi Tuhan melalui firman-Nya kepada Yeremia menyampaikan kepada umatnya Israel. 乃是上帝借着他的仆人先知耶利米向他的百姓说话。 Oleh karena itu jaminan janji firman Tuhan itu terlihat dari perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. 所以上帝给的应许的凭据就是他自己的话。 Tuhan memberitahukan kepada Yeremia untuk mencatatkan janjinya ini. 上帝对耶利米说：“要把我对你说过的一切话都写在书上。” Tuhan ingin mereka mengingat janji Tuhan ini. 上帝要他的百姓记得他的应许， Karena janji Tuhan ini bukan janji yang sembarangan. 因为这不是随便说的应许。 Ibu-ibu yang terkasih, kalau kita melihat setiap Tuhan memberikan sebuah janji kepada bangsanya, 每一次当神应许他百姓的时候， pasti ketika umatnya dalam keadaan ketidakpastian dan ataupun dalam keadaan kekacauan yang mereka alami, 上帝的应许总是在百姓面对不肯定的时候、不稳定的时候而赐下的应许。 Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ibu-ibu, di situ muncul lagi firman Tuhan. Kalimat firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 在耶利米29章第11节，耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是施平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。” Ibu-ibu yang terkasih, 姐妹们， di sini kita melihat di ayat 11, Tuhan memberikan harapan kepada bangsa Israel. 上帝给以色列人有指望， Ini tidak dalam keadaan baik-baik, Bapak Ibu-ibu 那不 sekalian. 是在平安的时候说的， Ini dalam keadaan mereka berada di pembuangan. 那是他们在被掳之地， Mereka dalam keadaan ketidakpastian hidup. 在他们对前途觉得茫茫不稳定的时候， Mereka dalam keadaan tidak baik. 在
环境不良好的时候， Tapi Tuhan katakan kepada bangsa Israel rancangan damai sejahtera yang diberikan kepada mereka. 但是上帝对他们说，他要降的他要给的福分。 Bagaimana kita bisa memahami maksud Tuhan di tengah ketidakpastian hidup, di tengah kekacauan yang mereka alami? Tuhan katakan rancangan yang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera. 在不稳定的状况之下，我们怎么能够明白上帝所说的，就是上帝所怀的意念是平安的意念呢？ Bagaimana kita bisa memahami Tuhan berkata seperti ini? 我们怎么能够了解神这样说话呢？ Mereka di dalam pembuangan, 他们是在外邦被掳之地， mereka dalam keadaan tidak baik, 是在不良好的状况， mereka dalam keadaan yang sangat berada di bangsa lain, 他们被外族所吆喝， bukan di tempat tanah airnya mereka sendiri. 不是在他们自己的本国本土， Mereka tidak ada identitas, 他们没有身份， mereka tidak memiliki apapun di tempat orang asing itu. 在外邦的异地，他们什么都没有。 Tapi Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. 但是神说，我想你们所怀的意念是平安的意念，不是将灾祸的意念。 Inilah firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan. 这就是神所说的。 Pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu-Ibu yang terkasih, 在我们现今的世代， kita mengalami yang namanya juga banyak sekali pergumulan dalam hidup kita. 我们在生活中也面临许多的困难， Pada zaman itu mereka juga mengalami pergumulan yang sama, 就像当日的以色列人， yaitu ketidakpastian dan kekacauan. 前途不稳定，很混乱。 Pada zaman ini kita juga menemui satu pergumulan, yaitu ketidakpastian. Kapan hal ini akan selesai? 今天我们也是面临一样的事情，就是这个瘟疫什么时候过去呢？ Ketidakpastian yang kita alami saat ini, 我们现在面临的局势也是不稳定的， maka kita harus bersandar pada janjinya Tuhan. 所以我们要依靠上帝所给我们的应许。 Janji Tuhan dan Tuhan tidak dapat dipisahkan. 神和他的应许分不开， Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. 他总是把最好的给我们。 Melalui serangkaian janji Tuhan yang ada. 接着他给我们一连串的应许。 Untuk apa Tuhan memberikan janji kepada orang-orang pada zaman itu? 为什么上帝当时给他们这样的应许呢？ Mereka dalam keadaan yang tidak baik. 他们的环境不是很良好的， Sampai kapan akan menantikan janji Tuhan itu? 他们要等候神的应许到什么时候呢？ Tuhan juga tidak memberikan kepastian yang jelas kapan janji itu akan terrealisasi. 上帝也没有告诉他们什么时候这应许要成就。 Ada 3 hal mengapa Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel pada zaman itu. 有3个原因，为什么上帝当时给以色列人这样的应许？ Dan itu juga diberikan kepada kita pada zaman ini. 今天也这样赐给我们。 Tuhan memberi janji bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kekal kepada kita. 上帝应许要把永恒的救恩赐给我们。 Pada zaman itu mereka mendapatkan keselamatan secara fisik. 当时他们以色列人所得到的救恩是身体上的这个救恩。 Mereka diberikan pengharapan, diberikan janji bahwa mereka akan dibebaskan dari pembuangan itu. 神给他们盼望应许，有一天他们要从被掳之地得到释放。 Dan saat ini kita sebagai orang percaya, 今天呢， Tuhan sudah berjanji kepada kita. 上帝也应许我们， Ia akan memberikan keselamatan kekal bagi kita. 他要把永恒的救恩给我们， Bagi kita orang-orang percaya. 就是给那些真的相信他的人。 Ada 3 hal mengapa setiap kita diberikan janji oleh Tuhan. 为什么神给我们这样的应许呢？有3个原因。 Yang pasti yaitu pertama, Tuhan memberikan janji kepada kita agar kita mampu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang tidak baik seperti saat ini. 第一个原因很肯定的就是他给我们力量来面对一切。 Kita bisa melihat bagaimana kehidupan saat ini.
我们可以看我们现在的状况是如何呢？ Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan memulihkan kita ketika kita bertemu dengannya nanti. 主耶稣说，有一天当我们见到他的时候，他要复兴一切的情形。 Tuhan menyelamatkan kita. 主拯救我们， Sehingga Dia memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami saat ini. 所以在这样的环境当中，他给我们力量来面对这个局势。 Untuk menantikan kekekalan itu, ibu-ibu yang terkasih, maka Tuhan memberikan janji kepada kita. 要等候呢永恒的这个应许呢，在现在他就给我们这个力量了， Supaya kita diberikan kekuatan. 他赐给我们力量。 Kita jangan pernah meminta pada Tuhan, Tuhan jauhkan itu daripadaku. 我们不用说把这些不良好的、不理想的抛到原教之外， Jauhkan pergumulan itu daripadaku. 不要让我面对困难， Saya tidak mau pergumulan itu. 我不要生活里面的挣扎。 Tapi ingat satu hal, Bapak Ibu-ibu yang terkasih, 要记得， Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. 上帝给我们力量。 Mintalah kepada Tuhan, jikalau Tuhan izinkan bahwa kita boleh mengalami satu pergumulan, 如果上帝应许我们要面对这些的挣扎， maka Tuhan berikan kekuatan untuk kita bisa melewatinya. 他一定给我们力量来度过， Memberikan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. 给我们力量一天过一天。 Kita sebagai orang percaya tidak boleh menjadi orang percaya yang manja. 我们相信神，但是我们不要很骄纵、很撒娇。 Tapi kita harus menjadi seorang Kristen yang bermental baja. 我们应该有像钢铁那样的坚定的意志， Sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat. 做一个刚强的基督徒。 Itulah kenapa Tuhan memberikan janji kepada kita. 这是为什么他把应许赐给我们， Kehidupan kekal yang belum saat ini kita terima. 永恒的生命，他赐给我们。 Itu menjadi suatu modal bagi kita untuk kita dapat mempunyai kekuatan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. 永恒的生命是一个最基本的，让我们现在就可以面对这个时候的困难。 Bahwa nanti kelak kita akan mendapat kehidupan kekal di dalam Kristus. 在将来，在耶稣基督里面，我们就承受这个永恒。 Dan yang kedua, janji Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. 第二，为什么神给我们永恒的盼望呢？ Di tengah-tengah masa kesulitan yang mungkin kita alami saat ini, 在我们现在面对的困难里面， Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. 神给我们盼望， Pengharapan yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar, orang-orang percaya. 是世界上的人所没有的平安。 Karena di dalam Tuhanlah kita memiliki pengharapan hidup kekal itu. 因为在主里面，这个盼望赐给我们， Sehingga kekuatan yang ada dalam diri kita 所以在我们里面的力量， menolong kita untuk mampu berharap kepada Tuhan. 就托住我们，使我们能够面对现在的局势。 Berharaplah kepada Tuhan, 让我们仰望上帝吧， tidak berharap kepada manusia. 不是仰望人， Karena manusia itu terbatas adanya. 因为人是有局限的。 Tuhan sangat mengutuk orang-orang yang mengandalkan manusia. 上帝要咒诅那些依靠世人的人， Tapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. 让我们信靠神吧， Dalam kehidupan kita hari lepas hari. 在我们每日的生活里面， Biarlah kita boleh hidup terus-menerus untuk dapat berharap kepada Tuhan. 让我们天天仰望上帝。 Bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan 怎么能够仰望他呢？ kalau kita tidak mengenal Dia? 假如我们不认识他， Maka perlunya pengenalan yang benar terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. 所以我们必须对耶稣基督有正确的认识， Sehingga kita bisa berharap kepada Yesus Kristus. 以至于呢，我们能够仰望他。 Bapak ibu-ibu sekalian mungkin tidak akan pernah mau berharap kepada orang-orang yang tidak ibu-ibu kenal. 相信我们都不愿意去盼望一个我们所不认识的人。 Pasti ibu-ibu akan berharap mungkin kepada anak, kepada cucu, ya, untuk melakukan sesuatu untuk ibu-ibu di rumah. 我们所盼望的人，一定是我们的孩子啦，我们的孙子啦。 Karena ibu-ibu mengenal
Siapa anak dan cucu ibu-ibu sekalian? 因为我们知道，我们认识我们的儿女，我们的子孙。 Bagaimana dengan orang-orang yang ibu-ibu tidak kenal, orang asing mungkin baru datang ke rumah ibu-ibu? 我们不认识的陌生人怎么样呢？ Beranikah ibu-ibu menaruh pengharapan pada mereka? 你们敢不敢把盼望放在他们的身上呢？ Pasti tidak berani ibu-ibu. 我们一定不敢这么做。 Pasti ibu-ibu pun tidak berani memberi masuk orang asing ke dalam rumah. 甚至于呢，我们也不让他们进到我们的家里面。 Begitu juga dengan Tuhan. 同样的， Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, 当我们认识我们所信的主， maka kita mampu untuk menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. 我们才愿意，我们才敢仰望他。 Yang ketiga, 第三， melalui janji Tuhan dapat menambahkan iman kepada Tuhan. 借着上帝给我们的应许，这个能够增加我们对他的信心。 Harapannya adalah melalui janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 我们的盼望是什么呢？就是盼望他已经给我们的应许。 Iman kita terus bertumbuh, 我们的信心不断的成长， iman kita terus mengalami progres sehingga sampai suatu hari kita bisa katakan serupa dengan 我 Kristus. 们信心不断的长进，直到我们有一天越来越像我们的主。 Karena itu pentingnya kita menantikan janji Tuhan. 所以等候神的应许是很重要的， Karena janji Tuhan itu memberi kekuatan yang luar biasa bagi kita. 因为他的应许给我们有不可想象的力量。 Melalui janji Tuhan itu juga memberikan pengharapan bagi kita dalam kehidupan yang sulit. 神的应许带给我们在困难中的盼望。 Melalui janji Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita, juga itu dapat menambah iman kita kepada Dia. 接着他已经给我们的应许，就增加我们的信心。 Tiga hal inilah yang mengapa Tuhan memberikan janji. 这就是三个原因，为什么神应许我们。 Kalau di Alkitab kita baca, kita renungkan bahwa Tuhan pasti memberikan janji ketika ada sesuatu ketidakpastian hidup. 当人觉得这个前途茫茫不稳定的时候，他就给我们应许。 Jika terjadi sebuah kekacauan, 当混乱发生， maka Tuhan memberikan janjinya kepada kita. 他也应许我们。 Percayakah kita kepada janji Tuhan? 我们是否相信神的应许呢？ Berharapkah kita kepada Tuhan? 我们是不是仰望他呢？ Bertumbuhkah iman kita selama ini? 我们的信心是否有成长呢？ Biarlah kita bisa belajar hari ini dari satu bagian firman Tuhan 愿今天的境界， dan uraian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. 今天我所传达的信息， Saya berdoa terus untuk ibu-ibu sekalian. 我为姊妹们祷告， Terus kita bisa berharap kepada Tuhan, 让我们一直不断的仰望上帝， memperoleh kekuatan di dalam Tuhan, 从他得到力量， dan tentulah iman kita pun akan semakin bertumbuh, 这样我们的信心才会成长。 sehingga akhirnya kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. 结果我们能够在生活里面，在生命中荣耀神。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa di dalam surga, 天上的父， terima kasih untuk firman janji-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. 谢谢你宝贵的话语和应许。 Pada zaman itu Tuhan memberikan janji keselamatan fisik kepada mereka. 当日你把这个身体上的平安给你的百姓， Pada zaman ini Tuhan memberikan janji-Mu bahwa kami akan mendapat keselamatan kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. 今天你把永恒的生命的应许给每一个信靠你的人。 Mohon berikan kami kekuatan Tuhan untuk melalui setiap pergumulan yang sedang kami akan lalui. 求你给我们力量，面对生活上的许多的征战， Ajar kami terus untuk dapat berharap kepada Engkau Tuhan. 叫我们继续仰望你， Dan akhirnya kami boleh bertambah, bertumbuh iman kami. 让我们的信心因此能够成长。 Tolong kami terus Tuhan, 求你继续帮助我们。 ketika kami menjauh daripada Engkau, 当我们远离你的时候， Tuhan tolong tarik kami kembali. 求你把我们再次拉回来， Supaya kami semakin hari kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. 让我们在你里面越来越坚固。 Kami percaya kepada Engkau Tuhan. 我们相信你， Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, 相信你会给我们力量， memberikan pengharapan kepada kami, 相信你给我们盼望， sehingga kami mampu berharap kepada Engkau saja Tuhan. 以致我们能够单单的仰望你。 Dan akhirnya kami semakin hari boleh belajar tentang iman kami terhadap Engkau. 让我们不断的在信心中学习功课。 Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
为着今天而感恩， Engkau berkati kami sekalian. 愿你赐福给我们。 Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, 无论我们的困难是什么， kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 相信你不会离弃我们， Tuhan selalu ada bagi kami. 相信你会与我们同在， Pegang erat kami Tuhan, 所以你紧紧的握住我们， supaya kami diberikan kekuatan. 让我们得到力量。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢你主， Hanya di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan penebus kami yang hidup. 我们祷告奉耶稣基督救赎我们的神， Amin. 阿门。我们来再唱一首诗歌，圣教诗歌第145首。我永不忘记你。Kita nyanyi lagi pujian PPK 145. Kata Tuhan, ku tak lupakan engkau. 人说话，人答应做一件事情，他会忘记，甚至于连我们他也会忘记。但是上帝是信实的，是可靠的。他说话算话，他答应什么事，他应许什么话，他永不忘记，他更不会忘记我们信靠他的人。Manusia berbicara, manusia berjanji, dia bisa lupa, maka dia bisa melupakan kita. Namun Allah tidak akan melupakan kita. Apa yang dibicarakan, apa yang dia janjikan, maka dia akan menggenapinya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Puji-pujian, ku tak lupakan engkau.